Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi dalam video yang terakhir saya dah buat satu fungsi algoritma untuk kita buang kita punya row yang tidak diperlukan lah dalam kita punya spreadsheet. Baik, jadi sekarang ni saya nak buat satu lagi trim function untuk tadi sebelum ni row. So sekarang ni saya nak trim saya punya kolom jugalah. Kolom pula, okey. Jadi contohnya saya akan ambil lah. So trim rows dengan trim function tu untuk kolom ni dia tak jauh beza sebab dia daripada tools yang sama. So trim rows ini saya nak namakan semula ni sebagai columns. Okey, selepas itu spreadsheet ni sama, reaktif kita boleh gunakan yang sekarang ni pun tak apa. Lepas tu last row. So sekarang ni sebab kita nak delete column, kita tak ambil dia punya row lah, kita ambil get last column kat sini. Okay, get last column. So kalau kita gunakan last column kat situ, sini pun kita akan gunakan column jugalah, column juga di sini last column. Baik, max rows kita tak gunakan max rows tapi kita gunakan max columns. Lepas tu ini kita akan namakan, kita tak nak namakan dia sebagai max row sebab tak relevan. So kita namakan max columns di situ lah, max column. Kita boleh letakkan max column. Baik, kemudian the next one adalah kita pergi kepada, kita tak nak delete rows, saya nak comment balik. Ini kita akan deletekan columns dan reaktif. Baik, kemudian kalau kita last row, kita tak gunakan last row tadi kita gunakan last column. Last column dekat sini. Max row kita tak gunakan max row tapi kita gunakan max column. Okey. Last row kita tak kita letakkan logger dekat sini ya. Last column dia sama dengan max column di situ Baik. Lepas itu first row to delete, kita bukan namakan dia sebagai first row, first column to delete sama dengan last column, first column lah, first column to delete tambah dengan satu. Dia tak jauh beza daripada function untuk kita trim rows itu bukan rows to delete, tapi dekat sini kita boleh letak columns to delete, which is sama dengan max column tolak dengan last column. Okey. Lepas itu apa yang kita boleh buat adalah kita takkan gunakan delete rows ini, kita akan gunakan delete columns Untuk delete columns dia tak jauh beza daripada ni, column position kita ambil first column to delete. Lepas itu kita ambil how many ni kita ambil columns to delete tu berapa banyak. Okey. Kalau tak faham boleh rujuk pada video yang last tu, kita tengok kepada trim rows itulah. Dia tak jauh beza daripada trim columns lah, cuma kita gunakan different tool tapi dalam benda yang sama. So saya tak nak ulang lah bahagian tu Okey, so kalau saya save yang ni dulu, so saya nak uji dahulu trim columns lah. Kalau trim rows, apa yang dia boleh buat adalah kalau saya run lah trim rows ini, so dia akan buang saya punya row itulah. So column ni dia tak delete. So sekarang ni kalau saya gunakan function trim columns pula, saya run, maksudnya dia akan buang C dan D itu dia lah untuk columns itu tadi. Okey, dan saya nak perkenalkan satu lagi fungsi yang baru, iaitu dinamakan sebagai function trim range. Okey, trim range ni adalah function yang kita akan gunakan, kita namakan dia. Okey, apa yang trim range ni akan buat? Dia akan buat dua-dua benda ini, iaitu first dia akan, tak kisahlah nak buang delete column dulu pun boleh ataupun nak delete row dulu pun boleh juga tak kisah. Okey, mula-mula dia akan delete column, lepas tu dia akan delete rows. Kalau kita nak delete columns, kita boleh gunakan function ini, trim columns ini. So kita akan boleh buat, kita ambil trim columns itu, lepas tu kita jalankan fungsi itu. Cara jalankan fungsi itu adalah kita letakkan kurungan inilah. Okey, lepas tu delete rows pula kita boleh gunakan trim rows. Lepas tu kita buat function trim rows. Okey, baik. So kalau tadi saya buat satu persatu, trim column, trim rows, trim rows akan buang rows, trim column akan buang
column. Kalau saya panggil function trim range, dia akan panggil kedua-duanya itu sekali lah, trim columns dan trim rows sekaligus. So kalau saya buat trim range ni, saya save dahulu sebab kita nampak tu trim range di sini. So kalau saya run, nampak di sini dia akan buang kedua-dua range tersebut, delete row tersebut dan delete columns tersebut. Okay, next part adalah saya nak buat menu. So sekarang ni kita akan namakan sebagai UI, stand for user interface. So dekat sini saya nak buat dia punya fungsi. Nama fungsi dia adalah buat menu. Okay, macam mana kita buat menu? Kita akan access tools yang ada dalam spreadsheet app ni lah. Spreadsheet app kita akan ambil get UI. Okay, UI ni adalah salah satu tools yang ada di dalam spreadsheet app inilah. Okay, sama macam get active spreadsheet tadi, semua tools tu lah ada dalam spreadsheet app. Okay, jadi first kita ambil get UI, dan UI ni dia akan returnkan sesuatu. Bila dia dah returnkan sesuatu, kita boleh letakkan dalam satu pun boleh ubah, sama macam the last video. Okay, so kita namakan dia sebagai UI. Okay, daripada UI ni kita akan ada tools dia juga. Cara kita ambil tools dia adalah kita gunakan dot ini dot create menu. Okay, bila kita buat create menu ni, dia adalah sejenis fungsi ataupun method. Okay, lepas tu kita kena letakkan dalam tu, dia kena letakkan sesuatu lah, iaitu caption. Caption itu dalam bentuk string. Kalau string tu maksudnya kita boleh gunakan macam ni, double quote ataupun single quote macam ni lah. Okay, boleh guna mana-mana sahaja. So contohnya kalau saya buat contoh menu saya, menu saya dekat sini, saya end. So ini dah ada menu dia. So bila saya buat create menu tu, dia akan menghasilkan satu menu. So kita masukkan di dalam satu variable dulu, kita tempatkan di dalam satu variable, kita namakan sebagai menu. Menu tu kita boleh access lagi. Menu tu kita boleh ambil dia punya tools yang ada dalam menu. Menu dot contoh kita buat add item. Add item tu apa? Maksudnya kalau kita tengok dekat sini kan, contoh ini adalah tool yang sedia ada. Yang file, edit, view, insert, format, data, tools, extension ni, helps ni semua, itu adalah dinamakan sebagai menu. Dan dia punya item itu adalah benda dekat bawah tu. Okay, item tu adalah benda yang ada dalam menu tersebut lah. Okay, contohnya new, open, ini semua item dia lah. So contoh, okay, dalam menu itu kita akan ada add item. Add item kita sama juga, ini adalah sejenis fungsi ataupun method. Saya nak letak bawah sikit supaya kita boleh nampak apa benda yang ditulis kat sini. So kalau kita tengok, dia akan ada info ni. Bila kita buka tu kan, dia akan ada info benda yang kita perlu letak. First kita kena letak caption dia. Caption hello. Lepas tu function name, fungsi saya, contohlah fungsi saya. Lepas kita belum buat lagi fungsi tersebut. Dia add item tadi, dia ada dua. First adalah item satu, nama dia, dan function name tu maksudnya dalam bentuk string juga, maksudnya apa fungsi yang kita nak jalankan bila kita tekan item tersebut ataupun kita buka item tersebut. Itu maksud dia lah. Sekarang ni saya letakkan dahulu nama dia fungsi saya. Okay, dua-dua tu adalah jenis string. Lepas tu saya letakkan semicolon untuk mengakhirkan command tersebut. Jadi baik, lepas kita dah add item, kita boleh buat menu dot add to UI. So itu akhirnya sekali lah. Jadi maksudnya dia kena tambahkan kepada UI sedia ada itulah. Baik, jadi fungsi saya ni saya belum buat lagi tadi. So saya boleh buat fungsinya kat atas ni, function. Kita gunakan keyword function. Nama dia tadi fungsi saya. Fungsi saya ni saya tak nak buat dia banyak sangat benda. So first sekali apa yang saya nak buat adalah okay, saya nak gunakan lagi spreadsheet app.get UI. Lepas itu ini kan sama dengan let UI tadi kan.
Lepas tu daripada UI tu saya nak ambil satu benda. Dia ada banyak benda tadi Tadi kita gunakan create menu. Sekarang ni kita boleh buat alert kita buat alert. So alert ni maksudnya dia akan menghasilkan sesuatu alert lah. Okay, contoh dalam alert tu kita akan letakkan satu message. Apa message yang kita nak letak? Prompt dia itu jenis string. Contoh saya letak hello dari fungsi saya. Okay. Sekarang ni okay, apa yang kita boleh buat dekat sini bila kita dah type 4 line ini tadi dan kemudian kita dah nyatakan fungsi ini tadi So fungsi saya ni dia simple fungsi sahaja untuk kita alertkan hello kepada pengguna. Okay. Kalau dah tulis ni maksudnya senang lah kita buat nanti So first saya akan tekan dahulu buat menu. So kalau kita tengok perhatikan di sini dia tak ada menu apa-apa menu kat sini Bila kita tekan nanti dia akan ada menu, satu menu utama, satu menu tambahan di hujung help ini ataupun serba extension ni saya tak ingat, tapi yang pasti dia akan ada satu. So kalau kita tekan buat menu, okay, nampak selepas help tu kan. So inilah menu kita sendiri tadi, dan kemudian bila kita tekan menu saya tu dia ada item satu tu, which is item yang kita add tadi lah. Okay, then kalau saya tekan item satu tu dia akan menjalankan fungsi saya ini, which is kalau saya tekan nanti saya akan dapat alert of hello dari fungsi saya. Okay, menu saya tekan running, so hello dari fungsi saya. Okay, lepas tu kalau saya tekan lagi tukar ni lah, saya save. Lepas tu saya buat menu sekali lagi, saya run lagi buat menu tu untuk refresh balik menu saya tadi. Lepas tu bila saya tekan ni add item, sama juga item 1 hello guys. Okay, itu contoh dia lah. Okay, so ini adalah cara-cara kita buat menu lah. So sekarang ni saya nak buat menu ini. Bila saya buat menu, maksudnya item-item tadi bukan item 1 yang fungsi saya tu, tapi sebenarnya item yang saya nak add adalah saya nak jalankan first function trim rows, kedua function trim columns, dan ketiga adalah function untuk trim range. So saya ulang balik step yang add item ni lah. Okay, so untuk first item kita boleh letakkan nama dia adalah trim rows. Okay, trim rows ini fungsi yang dia akan panggil adalah fungsi dekat kod ni kita ada nama dia trim rows. Kita copy dahulu, pergi ke sini, pergi ke UI tadi, UI.js itu Lepas itu kita letakkan kalau trim rows itu. Okay, lepas tu saya nak copy line ini, saya nak buat dua lagi. Next adalah tadi dah rows, sekarang ni saya nak buat untuk columns pula, trim columns. Lepas tu trim columns ini mestilah dia akan ambil function untuk trim columns, which is kita panggil dia sebagai trim columns dekat sini, Ctrl C. Okay, baik, jadi maksudnya kita gantikan untuk trim columns ni, fungsi yang dia akan panggil adalah trim columns. Okay, the next one adalah trim range. So untuk trim range ini, function yang dia akan panggil adalah bawah ni, iaitu trim range. Okay, trim range. Okay, sekarang ni kita boleh save. Bila kita dah save, sama juga kita buat menu. Sekarang ni kita tak gunakan lagi lah fungsi saya tu. Sekarang ni kalau kita tengok dia masih lagi item satu lah, dia tak refresh. Tapi kalau kita tekan balik buat menu ini, maksudnya dia akan refresh lah, should be dia ada trim rows, trim columns dan trim range di situ. Okay, jadi maksudnya kalau saya tekan di sini, saya tekan trim rows, dia akan buang rows. Kalau saya tekan trim columns, dia akan trim saya punya columns. Dan kalau saya tekan lagi trim range, maksudnya dia akan buang dua-dua sekali lah, columns dan range, column dan rows yang tidak digunakan. So fungsi kita sekarang ni adalah berfungsi dengan baik. Okay, jadi satu lagi benda yang kita nak letak adalah kita nak, kalau kita tengok tadi yang buat menu tu kita jalankan daripada app script ini kan. So kebanyakan pengguna tak tahu nak access app script ni. So apa yang kita boleh buat di sini adalah kita nak buat menu ni dia di run oleh, apa yang kita nak buat kita nak run,
kita run buat menu apabila run buat menu ni apabila Windows itu loaded. Okay, so ataupun spreadsheet itu loaded lah. So cara dia untuk buat yang tu, so kita akan gunakan satu special function. Okay, ni dia akan gunakan special function. Special function dia akan tu nama dia adalah on open. Okay, nama dia adalah on open. Boleh rujuk juga dokumentasi daripada AppScript lah. So kalau kita tengok AppScript ni, dia akan ada satu special function lah. Ini dia adalah special function on open. Dia ada banyak lagi special function. Maksudnya tu function yang kita bukan buat sendirilah. Okay, kalau tengok tadi dia kalau macam dekat sini tadi kita namakan sendiri function ni. Ini function kita sendiri ni. Maksudnya kita bina function. Tapi dalam Google AppScript ni dia akan ada beberapa simple function lah. Macam contohnya on open, on install, on edit dan macam-macam ni lah. Okay, ini special function lah. Maksudnya kita sebenarnya tak boleh namakan function kita sebagai ini lah, sebab ini memang dah di reserve untuk certain fungsi special dalam AppScript ini. So baik, jadi sekarang ni kalau kita tengok documentation ni lah. Jadi kalau on open ini dia run automatically when user opens a spreadsheet document presentation. So every time kita buka spreadsheet ni, maksudnya dia akan jalankan function ini. Okay, function buat menu. Okay, so apa yang kita boleh buat, kita akan gunakan function on open yang special ni. So ni bukan maksudnya on open ni maksudnya dia akan open lah apabila ni dia akan di call setiap kali spreadsheet itu dibuka, di open dah, itu maksudnya. Okay, so apa yang kita nak buat on open adalah kita nak jalankan buat menu ini. Okay, kita tak nak benda tu berjalan ketika mana dia jadi kita tak nak jalankan dia daripada script lah, kita nak buat dia secara automatic. So itu adalah third function yang kita tengok. Okay, so now barulah the greatest moment of all. So maksudnya dekat sini saya rasa dah habis kita punya projek ini. So kita akan test dahulu. Contoh saya buka dahulu. Baik, contoh kita akan gunakan on open tadi. So saya nak refresh dahulu. Saya nak refresh tu samalah dengan open, balik pun sama dengan refresh. So kalau on open should be saya akan dapat menghasilkan saya punya menu dekat sini. Dia akan ambil masa sedikit untuk loading. Nampak? Dia menghasilkan menu saya di situ. So dia akan terus menghasilkan menu saya lah. So saya tak perlu pergi ke AppScript tadi. So every time saya buka saya punya spreadsheet saya ni every time saya buka, maksudnya mula-mula dia tak ada menu tadi tu, tapi bila dia on open, macam kita dah buat tadi on open tu, dia akan menjalankan buat menu itu tadi. Dia akan instantiate buat menu itu tadi. Okay, baik, jadi daripada sini kita tunggu dahulu, dia akan loading sedikit. Okay, sementara itu kita boleh cuba-cuba sedikit dekat sini. Saya nak cuba sedikit dekat sini lah. Okay, saya nak cuba sama ada dia boleh dapatkan last to delete. Okay, sekarang dia loading. Okay, should be kalau saya tekan menu saya nanti, saya trim rows, trim columns lebih kurang saya nak gunakan trim range terus. So dekat sini should be dia akan buang sehingga inilah. Okay, jadi kita cuba dia akan buang sampai itu. Okay, so kalau saya tekan di sini trim range, nampak dia akan buang sampai di situ tadilah. Okay, baik, sama juga dengan sheet 1 ini. So kita ambil menu saya ni, kalau kita buat trim range pun sama juga, kita akan dapat dia lambat sikit lah, kita akan dapat range yang ada data sahaja. Yang tak ada data tu, yang empty tu, kita boleh buang. So aplikasi ni kita boleh gunakan dalam kita punya spreadsheet lah, supaya kita boleh kemaskan data kita dengan lebih mudah. Kalau ada banyak spreadsheet kan lagi senang kan. Okay, baik,
Saya rasa itu saja yang saya nak bentangkan. Terima kasih.